Pertamanya, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana cuaca yang cukup baik kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah sempena kita berdepan dengan pilihan raya kecil Dun Pelangai yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 7 hari bulan Oktober. Kita semua tahu bahawa pilihan raya kecil ini diadakan ikuran daripada kekosongan yang berlaku apabila penyandang Dun ini meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan Allah yarham bersama orang-orang yang soleh. Apabila pilihan raya diadakan ikuran daripada berlaku kematian, maka saya harap semua pengundi-pengundi yang akan mengundi hari Sabtu ini kena ingat undi kita ini adakah ianya membawa kebaikan kepada kita selepas kita mati ataupun tidak. Kerana pilihan raya ni diadakan wakil ayat mati. Dan kita yang nak mengundi ini juga akan mati. Penceramah juga akan mati. Allah telah menentukan semua yang hidup ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa akan merasai kematian. Tak ada orang yang tak mati. Semua mati belaka. Dan sesungguhnya segala amalan kamu yang kamu lakukan akan disempurnakan balasannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka berjayalah ia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain melainkan keenakan yang memperdayakan manusia. Setiap apa yang kita buat akan dicatat dan akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Kadang-kadang kita tak sedar perkara ini. Kita ingat mengundi pilih pemimpin ni tak ada kena mengena dengan ajaran agama. Sedangkan dalam ayat 30 Suratul Baqarah Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Makna khalifah ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Inilah yang disebut oleh para ulama, di antaranya Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dan juga Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Makna khalifah ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Makna khalifah ialah pengganti Nabi dari segi menjaga agama
dan memerintah dunia dengannya, yakni dengan ajaran agama. Allah Ta'ala buat manusia ni sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kena jaga agama dan kena perintah dunia ini dengan ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Islam ni diajar kepada kita, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang keluar musafir, 3 orang, falyu'ammiru ahadahum, naklah dilantik seorang ketua daripada kalangan mereka. Dalam hadis sebut, kalau keluar 3 orang, nak lantik seorang ketua. Ulama sebut, kalau keluar 3 orang, Nabi sebut kena latih seorang ketua. Apatah lagi kita ni bukan 3 orang dan duduk bermukim. Lebih ramai lagi, maka wajib kena latih ketua. Latih ketua, ni kita nak pilih ketua. Nak pilih wakil rakyat, ketua dalam dun. Maka Islam mengajar kepada kita cara memilih. Kita orang Islam ni ada diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara nak pilih pemimpin. Bukan Nabi tak ajar, Nabi ajar. Kalau kita lihat dalam bab sembahyang umpamanya, Nabi mengajar kepada kita, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam orang yang paling reti Al-Quran. Orang jadi imam. Kalau dari segi Quran sama reti, fa'alamuhum bis sunnah. Kena cari orang paling reti tentang hadis. Maknanya, Nabi suruh latih orang reti Islam. Maka kita sepatutnya dalam negara kita, kita kena berasa beruntung. Kerana dalam negara kita ni ada parti Islam. Yang dasarnya Islam. Rujukannya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Disebut dalam perlembagaan kita. Jadi, sepatutnya ianya menjadi pilihan kepada orang Islam. Dan orang Islam ni kena bersatu di atas nama Islam. Ini perintah Allah. Kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat, dalam kelas-kelas pengajian, bahkan pemimpin-pemimpin politik, hatta dalam UMNO sendiri pun selalu membaca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Tali Allah di sini artinya Al-Quran. Inna hazal Quran huwa hablullahil matin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Disebut dalam hadis, Al-Quran ini merupakan tali Allah yang amat kukuh. Peringatan Allah yang amat bijaksana. Jalan Allah yang amat lurus. Kita kena berpandu kepada ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran mengajar supaya kita orang Islam bersatu di atas nama Islam. Dan saya percaya inilah kehendak rakyat yang beragama Islam, yang menjadi majoriti dalam negara ini, nak supaya orang Islam bersatu. Dan kita pernah bersatu. Tetapi kerana pemimpin yang ada masalah, yang nak selesai masalah peribadi dia, maka dia sanggup bawa parti ke arah lain daripada kehendak ahli dia. Ini semua orang tahu. Oleh kerana itu, maka saya harap dalam pilihan raya kecil ini, pengundi-pengundi di sini memberi isyarat kepada pemimpin bahawa rakyat nak orang Islam ni satu dengan memberi undi kepada Perikatan Nasional pada hari Sabtu ini. Boleh atau tidak? Sedara-sedara mewakili kehendak rakyat seluruh negara. Bukan saja kehendak rakyat di DUN ini, di negeri Pahang ini,
tetapi mewakili rakyat di seluruh negara. Kami datang dari Kelantan, dari Terengganu, dari Melaka, dari Kedah, seluruh negara untuk memberi sokongan kepada pengundi di sini membuat perubahan. Perubahan supaya pemimpin yang mempunyai kepentingan diri insaf. Inilah harapan kita. Kita orang Islam selalu dengar hadis Nabi dibaca oleh semua orang Islam yang tahu tentang hadis ini. Ayatul munafiqi salasud. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Bila bercakap bohong. Idza haddatsa kadzaba. Tak kira siapa. Tak kira parti mana-mana. Bila bercakap bohong, itu tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji mungkin. Janji macam-macam lah. Sebelum pilihan raya, semua kita tahu. Saya tak payah sebutlah. Janji turun harga minyak. Janji rakyat tak akan susah, kita akan tolong rakyat. Tapi apa yang berlaku hari ini? Rakyat susah. Harga beras naik, dah lah naik, tak ada pula. Siapa berduyung-duyung nak dapatkan beras, nak beli. Bukan nak dapat percuma. Kami di Kelantan ni bagi beras percuma kepada rakyat. Beras al-it'am kita bagi tiap-tiap bulan pada rakyat yang miskin. Percuma. Orang tak berebut macam tu. Tuan-tuan boleh pergi ke Kelantan ni, dekat je, bukan jauh. Kita bukan nak bercakap besar, tidak. Kerana kita tahu Nabi sebut kepada kita hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberi pertolongan oleh Allah? Diberi kemenangan oleh Allah? Diberi rezeki oleh Allah? Kerana adanya orang yang lemah di kalangan kamu yang kamu tolong. Ya Allah Ta'ala tolong kamu kerana kamu tolong orang lemah. Tolong orang susah. Sebab itu kita di Kelantan, kita buat rumah untuk orang miskin. Rumah du'afa. Walaupun ada pemimpin yang mari bercakap, saya diberitahu malam ni, mari bercakap. Apa yang kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, 4 buah negeri ni buat? Rumah untuk orang miskin. Tak ada, dia kata. Ada, tuan-tuan, pergi tengok. Kita bagi rumah percuma kepada orang miskin. Di Kelantan, kita namakan rumah du'afa, rumah 3 bilik. Ya, harganya RM55,000. Kita bagi siap. Bagi orang siap. Walaupun kita tidak mempunyai kemampuan seperti negeri-negeri yang kaya. Tapi kita buat mengikut kemampuan kita. Banyak rumah-rumah percuma kita bagi. Melalui kerajaan negeri. Melalui majlis agama Islam. Dan ada istiadat Melayu Kelantan. Kalau tuan-tuan pergi, setiap kampung ni ada rumah percuma. Setiap kampung. Bukan kata kampung orang asli saja. Orang tiruan pun kita bagi juga. Kita bagi belakang. Bukan kata bagi pada orang asli. Asli tidak asli. Bukan saja orang Melayu. Orang tidak Melayu pun kita bagi juga. Kita ada program untuk beri pertolongan kepada orang-orang yang nak berkahwin. Anak muda nak berkahwin. Kita bagi bantuan RM1,000. RM1,000 ni walaupun tak banyak, tapi banyak juga bagi orang yang tak ada. Banyak juga. Sebab itu kita tengok, Menteri Besar Pahal mari bagi duit, ambil. Orang ambil. Walaupun kalau sebelum ini, walaupun program kerajaan, kalau bagi duit dikira rasuah. Sebagaimana ahli parlimen Kuala Terengganu sebut. Sehingga terpaksa buat pilihan raya kali yang kedua. Dia anggap rasuah. Saya tak tahu kalau di Pahang ni tidak dianggap rasuah. Bila Menteri Besar bagi, time pilihan raya. Undang-undang mana yang dipakai? Kita selalu dengar. Ni depan masjid ni. Khutbah. Dibaca. Innallaha ya'muru an tu'addul innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Kembalikan amanah kepada orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kamu menjatuhkan hukuman di antara manusia, wajib kamu kena berhukum dengan cara yang adil. Kalaulah di tempat lain dikira rasuah, di sini menteri besar ke, siapa ke yang bagi duit juga dikira rasuah. Jadi kalau tak mahu pilihan raya diadakan 2 kali, lebih baik undi Perikatan Nasional. Selamat, kalau undi sah pada Perikatan Nasional, saya rasa pilihan raya akan diadakan lagi sekali, lagi susah. Sebab pemimpin UMNO dan Barisan Nasional bagi bantuan walaupun atas nama kerajaan kepada rakyat, time pilihan raya, maka undang-undangnya tetap sama. Itu ajaran Islam. Dan saya percaya prinsip undang-undang pun begitu juga. Undang-undang sivil pun begitu juga. Tak boleh lah. Lain orang lain buat, salah. Lain kita buat, tak salah. Lalu salah buat apa? Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, yang dihormati lagi dikasih sekalian. Jadi saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi di sini memberi sokongan kepada Perikatan Nasional untuk kita memperlihatkan kepada rakyat di seluruh negara bahawa rakyat tidak mahu lagi diri mereka ditipu. Janji-janji palsu disebarkan dan dianggap benda ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya ingat dulu, kalau kita bercakap bohong dengan orang kampung, kita malu nak pergi kampung tu. Biasanya orang Islam macam tu, biasanya begitu. Hari ini, pemimpin bercakap bohong, dia boleh disambut dengan perbandani merah. Saya pun tak tahulah, macam mana boleh berlaku macam ni dalam masyarakat kita. Jadi saya rasa, masyarakat di sini tak boleh menerima diri mereka ditipu. Dan juga tidak akan membiarkan rakan-rakan mereka, sahabat-sahabat mereka di seluruh negara ditipu oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Ayatul munafiqi salasun. Ini hadis sahih. Tanda orang munafik itu 3. Iza haddatha kazaba. Bila bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, memungkiri janji. Wa iza tumina khana. Dan apabila diberi amanah, mengkhianati amanah. Walaupun partinya nama amanah. Tapi mengkhianati amanah. Ini tak boleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, dijelas, lagi teruk. Lagi terang. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Nabi sebut, sekalipun dia berpuasa, sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia anggap dia orang Muslim, dia tetap munafik. Walaupun dia anggap dia Muslim, tapi munafik. Rangan munafik ada pada diri. Oleh kerana itu, maka kita nak kita orang Islam ni. Kita di sini ni majoriti Islam, Melayu Islam. Melayu Islam. Kalau di pilihan raya kecil, di Johor, undi kita meningkat. Meningkat. Jadi kita nak dalam pilihan kecil ni bukan setakat meningkat, meningkat sehingga memenangkan kita. Itu harapan kita. Di samping kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pilihan raya ni, tadi kita dengar ahli Parlimen Pendan sebut, kena pejam mata sekali. Saya tak setuju pejam mata, kena celak mata sekali. Saya bimbang takut pejam mata pergi undi dacing. Celak mata, undi Perikatan Nasional. Maaf, tak setuju dengan Pendan dalam bab ni. Jangan pejam mata. Saya percaya maksud pejam mata tu mikir banyak-banyak sikit. Pejam-pejam fikir. Jangan tanya pejam tu kita undi, jangan. Kena tanya celak baru kita undi. Tengok Perikatan Nasional baru undi. Boleh atau tidak? Kena celak mata, jangan pejam mata. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian.
Sayyidina Ali sebut, An-nasu niyam, wa idza matu intabahu. Manusia ni, dia hidup atas dunia ni, kebanyakan mereka niyamun. Niyamun ni tidur. Tidur, apa makna tidur? Tidur arti, dia tak fikir untuk akhirat. Kebanyakan dia tak fikir. Dia kira duduk atas dunia ni, nak makan, nak minum, nak pangkat, nak pembangunan. Padahal tak ada mana-mana juga pun. Dalam dunia ni bukan saya nak ina dah. Minta maaf. Tapi kalau tengok, kira sini dengan Kuala Lumpur ni dekat dah. Tapi dengan Pasir Mas ni, jauh. Beza. Boleh pergi Pasir Mas lah. Kalau banding sini dua ni. Jadi, manusia ni dia nak makan, nak minum. Berakhirat ni, niyamun. Dia tidur, tak ingat. Kata Sinali, fa'idha matu intabahu. Apabila mati, baru dia khabar. Baru dia khabar, baru dia sedar. Khabar ni mana sedar? Kata bagi khabar. Baru dia sedar. Sedar rupanya semua Allah Ta'ala nilai berlakon. Nilai berlakon. Apa yang kita buat, apa yang kita kata, semua dinilai di sisi Allah SWT. Dia catat berlakon. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tiap-tiap orang ni Allah Taala sebut dalam Quran, tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang, kita ni orang, tiap-tiap orang termasuk kita. Kami tetapkan catatan amalannya di tengkoknya sebagaimana kalung melekat di tengkok. Orang perempuan dia pakai kalung kan, dia tengkok. Maka amalan-amalan tu duduk dekat dengan kita, duduk tengkok kita di hari akhirat kelak. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat catatan amalannya terbuka luar. Pada hari kiamat buka depan kita. Iqra kitabak. Lalu Allah Ta'ala berkata, bacalah kitab catatan amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini memadailah diri kamu menjadi penghitung kepada amalan kamu. Menilah sendirilah. Menilah sendiri. Apabila manusia baca, manusia terkejut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah, celakanya aku. Teruknya catatan amal ini. Dia tak tinggal. Sama ada yang kecil, yang besar, semua dia catat belakang. Ada belakang. Ada belakang. Termasuk mengundi. Ada juga. Termasuk kita ceramah. Ada juga. Termasuk kita datang dengan ceramah. Ada juga. Termasuk kita bagi tanah ni untuk menjadi medan penerangan kepada perjuangan Islam. Ada juga. Ada belakang. Termasuk derma yang kita bagi. Ada juga. Ada belakang. La yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Dia tak tinggal. Sama ada kecil, besar, sikit pun dia tak tinggal. Semua Allah Ta'ala catat belakang. Malaikat dia catat belakang. Allah Ta'ala hitung belakang. Bila kita tahu Allah Ta'ala hitung belakang. Pada waktu itu, manusia intabahu. Kata Sayyidina Ali, manusia akan sedar. Sedar. Oh, rupanya macam ni. Jadi janganlah kita bila mati baru nak sedar. Kita kena sedar waktu kita hidup. Waktu kita hidup. Sebab itulah Quran Allah Ta'ala sebut, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamu. Biarkanlah mereka. Kalau mereka kira nak makan, nak minum. Ada jenis manusia dia kira makan minum. Wa yulhihimul amal. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Duk berangan-angan dah. Dengan peningkatan umur yang ada pada kita ni patutnya kita makin dekat ke arah kebaikan. Sebab kita tahu kita makin dekat dengan mati.
Orang yang segar pun mati. Okey, ayat sini segar, tak ada apa-apa. Tapi mati. Itu takdir Allah. Tidak siapa aja. Apatah lagi kita yang umur, makin tua, makin tua. Jadi bila kita nak mengundi, fikir mati. Karena mengundi ini, wakil ayat mati. Hari ini kita lihat di seluruh negara. Sokongan orang muda kepada kita makin meningkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan merasa tak menasabah. Kalau orang muda beri sokongan, nak kepada kebaikan, tak kira orang tua tak nak. Orang tua lebih lagi. Orang tua lebih lagi. Sebab itulah, kita tengok di Terengganu. Yang siapa tak tinggal satu kursi pun. Kita Kelantan, lah juga. Tinggal juga 2 kursi. Kepada BN dan juga PS. Kurang-kurangnya ada juga 2 macam batu nasar. Ada ra'i lah juga orang Terengganu. Dia lawan sungguh. Dia marah pasal mengundi 2 kali. Dia nak mengundi sekali pula. Tak apalah. Orang Terengganu dia cara dia. Kelantan dia ada cara dia. Tak apa. Hadirin dan hadirat. Muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Jadi saya harap supaya pengundi-pengundi di sini kali ini beri sokongan kepada kita. Tak apalah. Nak duduk dalam BN, dalam UMNO, sayang kepada UMNO. Dan di antara cara sayang kepada UMNO, dalam pilihan raya ni kena beri sokongan kepada Perikatan Nasional. Untuk memberi isyarat kepada pemimpin UMNO bahawa rakyat, ahli-ahli UMNO tidak suka kepada pembawaan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO hari ini. Orang-orang yang berani menegur, mengkritik pemimpin UMNO dipecat, digantung. Tak pernah berlaku dalam sejarah seperti ini. Dipecat, digantung, sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya. Mana ada demokrasi? Tak ada. Sebab tu kita lihat peningkatan undi kepada kita dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya umum negeri yang lalu dan juga pilihan raya umum parlimen yang lalu meningkat. Orang yang tak pernah undi, kalau di Kelantan, tak pernah undi kita undi. Yang pegang jawatan lah UMNO, dia sebut dia kecewa dengan UMNO. Kecewa dengan pimpinan utama dalam UMNO. Yang adalah UMNO hari ini, walaupun ada pemimpin yang ada kesedaran, tak berani nak tegur. Takut kepada presiden semua. Padahal presiden tu, semua orang tahu. Dia terpaksa. Terpaksa kena ambil tindakan macam tu. Saya tak mahu sebut lah. Sebab semua orang dah tahu dah. Jadi kita tak boleh ikut orang terpaksa ni sebenarnya. Tak boleh. Kita pemimpin ni, kita kena bebas. Pemimpin. Sebab itulah dalam Islam, orang ada masalah tak boleh jadi pemimpin. Tak kira siapa. Orang ada masalah tak boleh jadi pemimpin. Sebab kalau jadi pemimpin, orang mudah memaksa dia dengan masalah yang ada pada dia. Lepas tu kita dalam Perikatan Nasional ni, alhamdulillah. Yang bersama-samanya PAS, yang bersama-samanya bersatu, gerakan, kita ada masalah. Alhamdulillah. Dan kita telah tunjuk satu contoh yang baik di negeri-negeri yang kita menangi. Di Kelantan, Terengganu, di Kedah, di Perlis. Dan kita harap kerajaan pusat layan kita sebagaimana negeri-negeri yang lain. Itu harapan kita. Kerana semua kita tahu, pusat ni asalnya tak ada kerajaan asalnya. Dibentuk kerajaan-kerajaan negeri, baru ada pusat, baru ada kerajaan persekutuan. Ini semua orang tahu belakang. Dan saya percaya yang memimpin di peringkat persekutuan pun tahu sebab dia pun bersama-sama dengan kita juga dulu. Bahkan dia lawan berat pada kita. Berat pada kita. Buat demonstrasi berat pada kita. Jadi patutnya ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Bila kita tak suka, waktu kita jadi pembakan, orang zalimi kita. Bila kita jadi kerajaan, kita tak boleh zalimi orang lain. Tak boleh.
la tanha an khuluqin wa ta'ti mislah 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Jangan kamu larang sesuatu perkara. Tiba-tiba kamu buat perkara yang kamu larang. Waktu kamu jadi pembangkang, kamu tentang. Bila kamu jadi kerajaan, kamu pula buat. Jangan. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Suatu keaiban yang besar kepada kamu bila kamu buat perkara seperti itu. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kata perkara yang kamu tak buat? Kamu kata macam ni, kamu buat macam lain. Kabura maqtan 'indallah. Besar kebenciannya di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun. Kamu kata benda yang kamu tak buat. Allah Ta'ala sangat murka. Allah Ta'ala sangat benci kepada orang seperti itu. Lepas kita di negeri-negeri Perikatan Nasional, termasuk Kelantan, kita umumkan peruntukan kepada wakil rakyat ni, kita akan beri. Termasuk kepada wakil rakyat pembangkang. Saya di Kelantan, saya beri. Di Kedah beri. Di Perlis beri. Cuma di Terengganu dia tak beri. Oh, pasal tak ada. Tak ada. Tak bagi itu pasal tak ada pembakar. Mana kita berlaku adil. Saya dah umum. Dan saya bagi. Kita dah bagi dah. Begitu umum saja kita bagi dah. Jadi tuan-tuan boleh nilai. Boleh tengok. Sebab tu orang muda beri sokongan kepada kita. Sebab mereka tahu. Mereka tahu. Kita bukan cakap saja, kita buat. Dan kita dah memerintah Kelantan ni. Ni, kalau sebut Kelantan lah paling lama pah merintah ni. 50 tahun lebih. Daripada tahun 59 sampai tahun 78. Daripada tahun 90 sampai hari ini. Tak ada seorang pun wakil ayat PAH yang terlibat dengan rasuah. Seorang pun tak ada. Tuan-tuan cuba bayangkan 50 tahun lebih. Berbanding dengan parti-parti lain. Tak kira lah UMNO ke, PKR ke, DAP ke. Tak kira lah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Jadi, saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi dalam pilihan kecil ni, tolonglah wakili rakyat yang nak kepada kebaikan di seluruh negara. Jangan ingat, mengundi ni untuk mewakili dunia ni saja. Tidak. Pandangan kita mewakili pandangan seluruh rakyat yang mahu kepada perubahan. Jadi, insya-Allah kalau kita beri sokongan pada Perikatan Nasional, kita akan dapat 18 kursi. PN tinggal 16 kursi. Waktu tu keadaan akan berubah. Akan berubah. Saya percaya orang UMNO tak suka kepada DAP ni, sampai sekarang ini pun masih tak suka. Sebab DAP ni teruk, tuan-tuan. Sebagai satu contoh, ahli parlimen DAP, walaupun akhirnya dia minta maaf, dia cuba selewengkan ayat Quran, penafsiran ayat Quran. Dan yang paling teruknya, pemimpin PH daripada amanah bela dia. Tak payah pohon maaf dia kata. Boleh pula bekas Menteri Agama. Kawan saya juga. Ni pun saya nak sebut pun berasa kawan saya. Dia kata tak payah minta maaf dia kata. Tak salah pun. Saya bagi tahu kawan-kawan memang DAP tak payah minta maaf. Tetapi bekas Menteri Agama sepatut minta maaf. Sebab dia bela DAP. Dia patut minta maaf. Sebab sikap dia tak betul. Macam mana boleh dia baca terjemahan ayat 59 Suratul Nisa dalam konteks yang salah? Kita bukan kata orang bukan Islam tak boleh baca terjemahan, boleh. Tapi jangan bawa dalam konteks yang salah, tak kira lah. Melayu ke, tak kira. Kita kena berlaku adil. Orang bukan Islam yang sokong kita sekalipun, kalau baca dalam konteks yang salah, tak boleh. Ni ada orang kata, kalau sama dia tak bedak, tak boleh. Ini jelas orang Islam pun tak boleh kalau ditafsirkan dengan cara yang salah. Memang tak boleh.
Ayat ni saya nak baca berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tuan-tuan boleh buka Quran, tengok terjemahan ayat 59 surah An-Nisa. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu kepada Allah, ta'atlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri, orang yang memegang kuasa di kalangan kamu. Ayat ni kena perhati beberapa perkara. Yang pertama, bila Allah Ta'ala perintah supaya kita taat kepada Allah, dia sebut ati'u. Ati'u mana? Naklah kamu taat. Wajib kamu taat. Tu fi'il amar. Naklah kamu taat. Atau wajib kamu taat. Ati'u. Ati'ullah. Wajib kamu taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul. Wajib kamu taat kepada Rasul. Tapi disebut wa ulil amri minkum. Dia tak sebut wa ati'u ulil amri minkum. Itu tak ada ati'u. Ketika Allah Ta'ala perintah taat kepada pemerintah, dia tak sebut wa ati'u. Kenapa? Tak ada hikmah. Ketika Allah Ta'ala perintah kepada Allah dan Rasul, disebut ati'u. Kerana taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tak boleh komplain. Setuju tak setuju, wajib taat. Setuju tak setuju dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, wajib taat. Setuju tak setuju semaya 5 waktu ni, wajib semaya. Setuju tak setuju semaya subuh ni pagi, wajib semaya subuh ni pagi juga. Tak boleh ubah. Mutlak. Setuju tak setuju dengan ajaran Nabi orang Islam, wajib kena taat. Mutlak. Tapi taat kepada pemerintah tidak mutlak. Sebab tu dia tak sebut wa ati'u. Kalau pemerintah tu taat kepada Allah dan Rasul, mu wajib taat kepada dia. Tapi kalau pemerintah tu menentang Allah dan Rasul, mu tak wajib taat, bahkan mu kena lawan dia. Minkum, dhamir tu klik mana? Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah daripada kalangan kamu, ai minal ladzina amanu. Pemerintah yang beriman, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Baru mu kena taat. Itu nafsiran dia. Ni dak. Jadi dia kata presiden PAH tak reti Quran. Tok Guru Jadi tu mengajar tafsir 2 kali habis. Dia sendiri yang mengucap pun dak apa Islam. Orang UMNO boleh terima ke? Abang rasa orang UMNO tak boleh terima. Tu orang Kedah lah, orang Kelantan tak kata siapa macam tu. Orang Kedah ni dia karang sikit. Jadi tak betul lah. Jadi Tok Guru tak faham tafsir Quran. Dia hak mengucap pun tak faham. Subhanallah. Ini cukup-cukup luar tabi'in. Ini pandangan macam ni. Tak boleh. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bila berlaku perselihan di kalangan kamu dalam apa perkara sekalipun. Syai'in ni orang majlis bahasa Arab nakirah. An-nakiratu tadullu 'alal umum. Kenapa disebut syai'in? Nakirah. Nakirah ni menunjuk perkara yang umum. Apa saja yang kita selisih. Masalah ekonomi kau, masalah politik kau, masalah kekeluargaan kau, masalah hukum hakam kau, semua sekali, apa saja masalah yang diperselisihkan, farudduhu ila Allahi war Rasul, naklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Itu jelas. Sebab tu Nabi sebut alal mar'i as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kepada seorang itu kita boleh dengar, kita boleh taat selama dia tidak menjurus ke arah maksiat. Apabila dia menjuruskan kita ke arah maksiat, pada waktu itu Nabi sebut fala sam'a wala ta'ata, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Tak boleh dengar, tak boleh taat. Tak boleh dengar, tak boleh taat. Dan masalah kepimpinan ni, ini disebut dalam hadis yang sahih. Umpamanya Nabi sebut kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa. Nabi sebut Bani Israel itu yang menjadi pemimpin mereka, yang menguruskan politik mereka ialah nabi-nabi mereka. Bila seorang nabi wafat, Allah Ta'ala ganti nabi lain pula. Sehinggalah akhir zaman
Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad. Dia pemimpin agama, dia pemimpin politik. Muhammad ni, time semarian dia jadi Tok Imam, time meretah jadi ketua negara. Time perang dia jadi panglima, ketua perang. Ini ajaran Nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Nabi sebut, dan tidak ada lagi Nabi selepas pada aku. Bila aku wafat, tak ada Nabi dah. Wa sayakunu khulafa. Tapi adanya khalifah-khalifah. Pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin ni ada sampai hari ini. Jadi ini disebut dalam Islam. Sebab tu kita bila bercakap soal politik, tak boleh lari, kita kena bercakap soal Islam. Inilah ajaran Islam. Jadi oleh kerana itu, maka kita kena beri sokongan kepada parti